Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh semua dan selamat sejahtera. Kembali lagi ke channel Demaras Development. Hari ini kami akan membincangkan tentang topik sama ada anda perlu membeli rumah atau membina rumah. Saya Hijab Fuad bin Azman, merupakan pegawai pemasaran Demaras Development, dan sebelah Saya Awis Kuni Zulkarnain, merupakan pegawai pemasaran di Maras Development. Okey. Jika anda tengok sekarang ni, masyarakat kita masih lagi dalam dilema sama ada perlu membeli rumah atau membina rumah. So macam Encik Abi sendiri, adakah kita perlu membeli rumah? Dari segi membeli ataupun membina ni, dia ada kelebihan masing-masing lah. Betul-betul. Okey, dari segi kelebihan untuk beli rumah, antaranya adalah dapat menjimatkan masa. Di mana pada mereka yang membeli rumah, mereka ni tak perlu lalui proses di mana proses melukis plan, proses mendapatkan kebenaran dari pihak PBT. Jadi di situ proses tersebut sudah pun memakan masa 3 ke 6 bulan. Jadi di situ setelah jimat masa. Selebihnya adalah dari segi pembinaan. Contohnya jika kita membeli rumah yang dalam pembinaan, jadi kita akan jimat masalah mungkin dalam 2-3 bulan selepas itu kita dah dapat masuk rumah yang kita beli itu. Okey, itu antara kelebihan beli rumah lah. Okey, saya sokong tentang Encik Abi tentang kalau kita beli rumah ni memang sangat jimat masa lah. So tak adalah kita perlu tunggu pembinaan proses tersebut. Okey, tapi bagi saya pula, jika kalau kita membina rumah ni, kita boleh ikut bajet kita sendiri, Encik Abi. Kalau sebagai contoh, kita ada bajet 200,000 saja. So kalau kita tengok pasaran rumah sekarang ni, sangat susah lah nak cari bawah 200 tu. 100 pun memang kita susah nak nampak lah. Yelah. Tambah-tambah kalau kawasan kawasan bandar kan. So kalau biasa-biasa pun 500 dan ke atas kalau bahagian di KL lah. So kalau kita bina rumah ni, kita boleh ikut kewangan kita sendiri, ikut bajet kita sendiri. Kalau kita ada macam 100,000 saja, 200,000 saja, kita boleh membina rumah dengan ikut bajet kita. So macam mana Encik Abi? Yalah, betul. Antara orang kata kelebihan dalam bina rumah atas tanah sendiri, macam tu pula dia punya kelebihan. Okey, untuk kelebihan beli rumah pula ni, selain daripada yang pertama saya cakap tadi, jimat masa. Kelebihan seterusnya adalah di mana bagi mereka yang beli rumah yang sekali dengan tanah ni, kelebihannya adalah dapat pilih lokasi di mana kita sedia maklum. Rumah ni kita kalau boleh kita nak yang dekat dengan tempat kerja. Betul, tempat kerja. Dekat dengan kemudahan-kemudahan asas lah, macam sekolah, balai polis, hospital dan sebagainya. Jadi untuk beli rumah di atas tanah sendiri ni, beli rumah di atas tanah sendiri, untuk kelebihan beli rumah ni, kita boleh pilih di mana lokasi yang kita nak. Contoh kalau kita sekarang ni kat Kelantan, mungkin kita kerja Kota Baru. Kalau kita asal di Kuala Krai sekalipun, kita mungkin boleh cari rumah yang sekali dengan tanah di area Kota Baru. Itu antara kelebihannya lah. Okey, saya sokong. Memang kalau kita tengok sekarang ni pasaran beli rumah ni sangat banyak, terutama dekat bandar. So bila dekat dengan bandar, dia automatik dekat dengan tempat kerja kita. So tapi kalau bina rumah ni kita boleh cari, tetapi kawasan dia mungkin agak jauh sikit lah. Tetapi kita boleh dengan bandar juga. Ada tapi tak banyak lah. Betul. Tapi kalau kita bina rumah ni pula, kita boleh bina mengikut design kita sendiri. Sebagai contoh, kalau kita suka design moden, design berasaskan kayu, berasaskan English style lah. Kan ramai sekarang ni
orang suka design-design pelik-pelik sikit. Ya, pelik-pelik sikit. Ikut terkini punya. Ya. So kalau kita bina rumah, kita boleh berbual lah dengan kontraktor kita. Macam mana kita punya design kan, dari segi interior dan juga outdoor. Dari segi persekitaran rumah kita lah. Berbanding dengan kalau kita beli rumah, kalau kita tengok beli rumah ni, rumah dah siap. Maksudnya design dia adalah design yang dah telah ada, ditetapkan kan. Maknanya pembeli tu kena terima apa yang ditawarkan. Betul tu. So kalau kita tak suka, kena suka jugalah. Dengan harga yang ditawarkan. So kalau kita bina rumah ni, kalau kita boleh pilih dengan design atap, design pagar sendiri pun kita boleh pilih. So sangat-sangat sukalah ikut cita rasa masing-masing. So macam mana Encik Afri kalau beli rumah ni, macam mana lagi? Antara kelebihan lain dalam beli rumah ni adalah jika orang tu membeli rumah yang telah siap ke apa ke dalam pembinaan, dia punya risiko untuk hadapi projek terbengkalai itu kurang. Di mana contoh kalau beli rumah dalam construction, under construction, dalam pembinaan, contoh rumah dah dalam 60% ataupun 70%. Jadi kebarangkalian untuk berlaku apa orang cakap projek terbengkalai itu tipis lah. Berbanding kalau contoh ada beberapa kes yang kita dengar sekarang ni, yang bina rumah di atas tanah sendiri, serahkan urusan bina rumah kepada kontraktor ni. Ada beberapa kes berlaku terbengkalai di mana kontraktor menghilangkan diri dan sebagainya lah. Itu kontraktor tak bertanggungjawab. Bertanggungjawab lah. Okey, itu antara kelebihan lain adalah risiko untuk menghadapi risiko terbengkalai itu adalah kurang lah. Bukannya tak ada, kurang. Macam tu. Okay, saya sokong dengan point Encik Afri tu, di mana kalau kita beli rumah ni, untuk risiko terbengkalai tu sangat tipis lah. Tetapi kalau kita ingin membeli rumah atau membina rumah, kita kena cari kontraktor yang bertanggungjawab, yang ada rekod yang baik, seperti di Maras kami ni. Okay. So kalau macam bina rumah pula, kita boleh ikut spek perumahan kita sendiri. Sebagai contoh, kalau kita tengok spek-spek rumah ni pelbagai. Dari segi atap, macam-macam jenis atap, kan? Dari segi mozaik, macam-macam jenis mozaik, kan? So kalau kita bina rumah ni, macam saya sendiri, saya suka bina flooring berkonsepkan kayu. Nampak lebih style lah. So kalau bina rumah ni, macam beli rumah, biasanya dia guna mozaik, kan? So kalau macam saya suka guna berasaskan kayu. So bina rumah ni sangat sesuai lah. So kalau saya macam dari segi pintu pun sama juga. Macam saya suka pintu yang dah ada security. So tidur ada tekan-tekan password lagi. So sangat-sangat secure. Kalau kita beli rumah ni, kena beli asing lah. Kena beli asing lah. Maknanya beli, terima dulu apa yang dibeli tu, kemudian barulah convert kepada yang kita nak jadi. Betul. Makan banyak kos pula. Kos dia lagi satu rumit lah juga. Kalau macam bina rumah atas tanah sendiri ni, maknanya dari awal kita boleh betul, dari awal plan, kita boleh plan apa kita nak pakai, dari segi flooring, dari segi binaan itu sendiri, boleh ikut spek kita. Dan spek tu pula akan menentukan bajet kita. So dia akan berbalik pada point saya yang pertama tadi. Yalah. So macam mana kalau beli rumah ni, apa lagi kita dapat? Okey, antara kelebihan lain dalam beli rumah ni, jika kita beli rumah dalam kawasan perumahan, kita akan dapat sekali dia punya kemudahan asas. Kemudahan asas seperti jalan raya, taman bola, surau, begitulah. Tengok, maknanya kita akan dapat full package, bukan saja rumah, dengan kawasan sekeliling pun. Betul, kita akan dapat itu. Macam kalau dekat kondominium, kita tengok dah ada swimming pool dah, dah ada gym.
Yes. Dah ada karaoke. Full package. Full package. Berbeza lah dengan Betul. bina rumah atas tanah sendiri ni, di mana kalau bina rumah atas tanah sendiri ni dia bergantung pada lokasi tanah yang kita miliki itulah. Kalau berada di bandar akan terima sekali lah kemudahan asal di bandar. Sekiranya berada di kampung agak jauh sikit lah dengan kemudahan-kemudahan asal ni. Okey. Jadi seterusnya Hizan, apa lagi orang cakap kelebihan dalam bina rumah? Bina rumah. Okey. Poin yang keempat ni, selain kita membina rumah, kita juga dapat mengurangkan kos dari segi tanah tu sendiri. Sebagai contoh, kalau kita tengok, bukan semua orang yang tak ada tanah. Serta-serta orang dah ada tanah mereka sendiri. Sebagai contoh, diorang dah waris dah daripada atuk nenek diorang, ibu bapa. Macam ada serta-serta klien saya juga, dia tanah mereka mewarisi harta peninggalan daripada ayah dan mak mereka. Macam mak mereka bagi dah satu bidang tanah tu. Macam bidang tanah tu luas. So dia bagi macam 5,000 kaki untuk adik, 5,000 kaki untuk abang. So kalau kita dah ada tanah sendiri, macam kes-kes yang saya sebutkan tu, kita tak perlu dah nak beli tanah. Kita hanya tinggal membina rumah saja. Jadi jimat dari situ ke Pak. Dia contoh, kalau beli rumah yang sekali dengan tanah ni, biasanya harga katakan 350,000 rumah beserta tanah. Beserta tanah. Maknanya untuk harga tu, harga nilai rumah dan tanah. Jika 350,000 tu dibuat rumah di atas tanah yang telah sedia ada, jadi dengan nilai 350,000 tu, saya rasa besar. Dan design dia sangat-sangat cantik. Boleh buat macam-macam kan. Betul. Kalau kita dah ada tanah, tinggal nak buat rumah je. So kos bina rumah tak adalah semahal membeli rumah. Yang macam package kita yang di pasaran tu. So kalau nak bina rumah ni, perlukan bajet yang sedikit lah berbanding. So kalau kita ada mau minat satu plan tu kan, kita boleh datang ke laman web kami di malas.com. Kat situ kami ada banyak pelbagai plan anda boleh pilih, ataupun anda boleh walk in ke pejabat kami. So itu saja saya punya poin membina rumah. Okey, jadi kalau kita tengok kat sini, untuk beli rumah ataupun bina rumah ni, masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya. Betul. Jadi benda ni kita tak boleh lah nak cakap lebih baik beli rumah, betul, ataupun lebih baik bina rumah. Benda ni bergantung pada situasi seseorang itulah. Betul. Andai kata dia, contoh kalau dia dah ada tanah untuk bina rumah, dia lebih baik, mungkin lebih baik untuk dia bina rumah. Kalau contoh bagi yang tak ada tanah, kalau nak cari tanah dulu, lepas tu baru nak bina rumah, jadi bukan sahaja masa, kos juga kena lebih lah, kena extra, kena tangguh. Jadi untuk beli ataupun bina ni, kebaikan tu sendiri faham lah macam mana. Macam mana Jan? Betul kan? Saya sokong macam bina rumah pun ada keburukan dia juga, dan beli rumah pun ada keburukan dia juga. So dia atas masing-masing punya style. Jadi rasanya untuk kali ni itu saja perkongsian dari kami. Kami akhiri video ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.